Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai yang belum mengetahui tentang hukum tajwid maklin. Jom kita belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita pada kali ini untuk mempelajari tentang hukum tajwid yang seterusnya. Okey, sebelum ni saya dah terangkan mengenai mat asli dan saya harap semua viewer, para penonton dapat memahami tajuk saya yang sebelum ini. Okey, jika belum tonton boleh tonton di video YouTube saya, Hidayah Hidayah. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum tajwid yang berikutnya selepas mat asli, iaitu mat lin. Okey. Okey, mat lin. Objektif kita pergi kepada objektif pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui maksud mat lin. Okey. Yang kedua, mengetahui kadar harakat bacaan mat lin. Ketiga, mengenal pasti huruf-huruf mat lin. Keempat, mengenal pasti potongan ayat yang mengandungi hukum mat lin dengan betul. Dan akhir sekali kita akan baca potongan ayat yang mengandungi hukum tajwid mat lin dengan betul. Okey. Jadi saya harap kita akan dapat mencapai objektif yang maksudnya daripada pembelajaran yang saya ajar ni, kita dapat semua ni. Okey. Kita pergi kepada maksud mat lin. Okey, maksud mat lin adalah dari segi bahasa bermaksud lembut atau lunak. Okey, lin tu memang bermaksud lembut atau lunak. Jadi kalau ada letak nama anak nak bagi anak tu lembut sikit ke apa, terutamanya perempuan lah kan, bolehlah letak nama Lin kan. Memang maksud dia dari segi bahasa adalah lembut atau lunak. Okey, untuk hukum tajwid mat lin ni, okey, untuk hukum tajwid mat lin, okey, saya kebawahkan gambar saya ni. Minta maaf sekejap. Okey, dari segi istilah, mat lin bermaksud bacaan lunak atau lembut dengan intonasi bacaan yang lunak dan lembut. Ya, dia memang macam tu. Maksudnya bacaan lunak dan lembut dengan intonasi yang lunak dan lembut juga. Okey, itu cara dari segi istilah dia. Dia kenapa macam tu? Ini kerana sukun yang berlaku pada huruf lin ni, pada huruf mat lin ni, nanti kita akan kenal huruf mat lin tu macam mana. Sukun yang terletak pada huruf mat lin tu, dia tidak tertahan dengan suaranya, tetapi ia dilafazkan dengan tekanan suara yang lembut dan lunak. Tak tertahan tu maksudnya macam mana? Maksudnya kita bila kita baca hukum mat lin ni, kita kena lembutkan, cara bacaan tu kena lembut. Macam itulah kan. Tak tertahan tu maksudnya tu. Okey. Kadar harakat untuk mat lin ni adalah 2, 4 atau 6 harakat. Dia memang macam tu. Dia 2, 4 atau 6 harakat. Okey, seterusnya huruf-huruf mat lin. Okey, huruf-huruf mat lin tak banyak. Dia melibatkan huruf waw dan ya sahaja. Okey. Huruf waw dan ya. Lepas tu huruf waw dan ya tu mestilah bertanda mati. Dan sebelumnya berbaris fathah ataupun berbaris atas. Maksudnya bila kita jumpa dalam bacaan Al-Quran, kita jumpa baris atas atau fathah. Okey, selepasnya adalah huruf ya atau waw. Okey, itu adalah huruf mat lin dan perlu dibaca secara lunak atau lembut. Ia hanya dikira sebagai mat lin jika diwakafkan bacaan padanya. Macam tu. Jadi bila kita baca tu dia sampai jadi wakaf, itulah dikira mat lin tu. Jika diwasalkan maksud bacaan tu sambung, wakaf tadi berhenti. Jika diwasalkan, maksud bila bacaan tu bersambung, ia kekal sebagai huruf lin sahaja. Okey. Boleh faham tak ni? Maksudnya huruf mat lin ni ada 2 je, waw atau ya. So mesti huruf yang sebelum tu bertanda mati. Bertanda mati, minta maaf. Huruf ya dan waw tu bertanda mati dan sebelumnya ada baris atas atau fathah. Okey, contohnya macam ni huruf mat lin kan. Dia ada baris atas, lepasnya adalah huruf waw ataupun huruf ya.
Okey. Saya harap jelas sebab tadi macam penerangan je. Ni dia bagi gambar macam ni. Saya harap anak murid, ibu bapa yang mengikuti video ni dapat faham ni huruf maklin. Kita sambung tentang potongan ayat yang mengandungi maklin. Okey, kita tengok ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Billahi wa bil yaumi. Okey, jadi dalam ayat yang pertama ni kita dapati inilah baris atas ataupun baris fathah, selepasnya huruf waw yang bertanda sukun. Okey, inilah yang warna hijau ni lah yang dinamakan hukum tajwid maklin. Okey, untuk ayat yang kedua was-sayfi. Okey, ini berbeza dengan yang atas. Dia baris atas dan ada tanda syaddah. Dan selepasnya adalah ya. Yang tadi huruf waw. Yang ni huruf ya. Okey, ini pun sama juga surah Quraisy ni, surah Quraisy dibaca secara lembut juga. Was-sayf. Kita tak boleh baca was-sayf. Tak ada macam tu. Dan was-sayf lembut je. Sebanyak 2 harakat. Okey, yang ketiga pun daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua, yang pertama tadi ayat ke-8. Okey. La raiba fi. Baca macam tu. Jadi ra tu kita tebalkan sebab bila kita dinamakan huruf tu hukum tajwid maklin, memang bila baris atas tu sepasnya adalah ya, okey kita baca secara lembut, tak boleh la roi, tak boleh tebalkan ra tu, tak payah la roi, macam tu je. La raiba fi, macam tu je. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni maklin secara keseluruhannya. Okey, maklin ni ni pengertian tadi saya dah bagi tahu. Memang kita baca secara lembut atau lunak. Lepas tu cara nak kenal huruf waw dan ya ni dia ada tanda sukun. Selepas baris atas ada tanda sukun. Okey, contoh ayat yang kat sini 2 ayat dia bagi iaitu min khauf. Okey, ni kalau apa ada tanda waqaf selepas dia. Okey, ni pun sama. Li ila fi Quraisy. Jadi ra ni sebenarnya ra kalau balik atas dia akan tebal. Tapi bila namanya huruf maklin tu kita baca secara lunak atau lembut. Okey. Okey, jadi ni pun dinyatakan tadi saya dah maklumkan tadi, dah beritahu dibacakan boleh sama ada 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi dia bukannya macam 6 harakat saja, 2 harakat saja, tak. Kita ikut sebab dia kat sini bila dia berada di akhir ni dia macam terkait juga dengan ma'arif sukun. Nanti yang kita akan belajar pada masa akan datang ma'arif sukun tu apa. Jadi sebab itulah dia dibolehkan membaca sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian hari ini. Okey. Ini saya ambil kata-kata semangat. Dia kata walaupun saya ni ustazah tapi tak apa, kita ambil kata-kata English tu tak apa. Bahasa tu tak kisah. Yang penting yang pelajaran tu kita ambil kan. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Maksudnya kalau kita selalu buat benda yang sama je tiap-tiap hari, kita tak tahu macam mana kita boleh jadi seorang yang hebat, amazing tu kan. Tapi kalau kita cuba buat sesuatu yang macam luar biasa, kita rupanya kita ni ada potensi kan, ada amazing yang lain kan. Ni kata-kata daripada American poet, maksudnya penyaja Amerika, iaitu Maya Angelou. Okey, satu lagi kata-kata dia, kata-kata daripada Martin Luther King Jr. Dia kata, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then you crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Okay. Contoh kat sini gambar penyu ni kan. Okay, kalau tengok dia kecil je. Tapi semangat dia daripada kat pantai tu dia nak pergi ke laut tu, tambah semangat macam tu. Kita ni lagi lah manusia kan. Lagi Allah bagi potensi yang khalifah lagi. Okay, saya rasa itu saja kongsian daripada saya kali ini. Okey, terima kasih kepada semua viewer kena tengok, terutama ahli keluarga, para sahabat, kawan-kawan, anak murid terutamanya yang selalu sokong ustazah. Okey, semoga perkongsian ustazah kali ini bermanfaat dan
para ibu bapa, murid dapat faham apa itu hukum tajwid madlin. InsyaAllah. Dan semoga Allah bagi kesempatan untuk saya meneruskan lagi ilmu tentang tajwid ni pada masa akan datang. Okey. Jangan lupa subscribe, notification, tengok video-video saya, tekanlah like.